لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولانا حسبنا الله على الله توكل. So تعود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف rahimallahu sirrah. Dan setengah daripadanya hubbul riyasah situ. Dan setengah daripada sifat mazmumah yang perlu dibuang ila hubbur riyasah, mana kasih dan suka berkenan, mana kasih kepada al-jah. Hubbul madhi situ hubbul madhi, mana kasih akan dipuji orang akan dia. Setengah daripada sifat mazmumah, suka dipuji. Bagaimana bila kita suka dipuji, bagaimana hati kita bergantung dengan makhluk. Hati kita berhadap kepada makhluk. Orang yang hatinya berhadap kepada Allah Ta'ala, dia tak pandang kepada makhluk dah. Dia tidak mengharap pandangan makhluk, apatah lagi pujian makhluk, langsung dia tak harap. Dan dia tak minat, dia tak nak, bahkan dia takut. Padahal hikam disebut apa? Ghayyib nazaril khalq ilaih bin nazarillah ilaih. Lenyapkan pandangan makhluk kepada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Dia orang yang masih ada lagi suka dipuji, bermakna orang ni jauh lagi dengan Allah Ta'ala. Dia tak berbau jalan makrifat. Kena tahu kita ni suka dipuji tidak. Kalau orang caci kita rasa apa? Kalau orang caci kita marah. Orang caci kita maknanya naik angin. Orang tak berhadap kita marah. Orang tak puji kita marah. Oh, tu jauh lagi. Zikir dia belum masuk lagi. Zikir dia belum masuk. Walaupun dia tarik zikir, kami banyak putus tali. Dia boleh masuk zikir betul, pergi tepat kepada qalbi dia betul. Dia menghadap hadrat Tuhan. Dia tak nampak ada makhluk. Dia tak ada heran. Makhluk nak puji dia ke tak nak puji dia ke, makhluk kenal dia tak kenal lah, pergi jalan sama dia. Bukan jalan lagi dah. Tadi dia harap. Kalau masih mengharap-harap pujian orang, masih seronok dengan pujian orang, itu dia panggil keadaan dia tufuliyah. Apa makna tufuliyah? Kebudak-budakan lagi. Dalam perjalanan makrifat dia budak lagi, beringos lagi. Kalau orang belah sana cakap anak ayam mata dene. Kalau anak ayam pelantan kata anak ayam mata dene. Nah, anak ayam kecil tu kan, mata dia bulat, ciak-ciak jalan berpusing. Macam tu lah taraf dia. Dia berpusing kepada makhluk. Kalau dalam hikam pula kata, dia macam himar dia. Ya, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna ka himari raha.
La tarhal, jangan kamu berpindah batin hati kamu tadi. Ya, min kaunin ila kaunin, daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat suruh orang puji. Orang je apa? Makhluk. Suruh disanjung. Apa? Orang tu makhluk. Buat ibadat kena syurga. Syurga tu apa? Makhluk. Semua makhluk. Dia nak buat terus. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itulah puncak dia. Terus ke hadrat Ta'ala. Aras pun kan makhluk. Kursi pun makhluk. Baitullah pun makhluk. Ya, dia dah pergi aras ke tu dah sampai tinggi. Aras makhluk lagi kan. Dia nak pergi dia itu saja. Itu baru tinggi. Dia kan. Nak pergi hadrat Allah Ta'ala terus. Ya. Cuma biasanya ghalibnya dibawa berjalan dulu. Dia tengokkan alam mulki, kemudian dia bawa alam malakut, alam jabarut, disuruh tengok. Lepas tu boleh tajalli. Biasa begitu. Kalau dia nak tajalli tak bawa, tak ada apa. Tak ada bawa jalan-jalan, pum dibuka tu. Dah, kau dengan dia je. Habis. Itu paling tinggi. Ya, paling tinggi hadrat ila hadratillah. Hadrat Ta'ala. Dia dengan Tuhan ni. Lepas tu kena banyak zikir. Supaya zikir apa? Tanam mahabbah. Bila mahabbah kita betul dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, dalil dia takkan berpaling pada lain. Dalil dia herankan ni orang. Orang nak puji dia pun tak apa, tak nak kacil. Istiwa uzami wan madhi minal ammah. Sama bagi dia, orang puji pun tak ada rasa apa, orang caci pun tak ada rasa apa. Sebab kita tak ada tarikan dengan dia. Kan? Kita tak ada tarikan dengan orang tu. Orang tu puji kita pun tak rasa apa, orang caci kita tak ada apa. Jangan orang yang kita tertarik dengan dia, dia puji kita, dia caci kita, kita dah boleh macam. Itu orang yang tertarik hati dengan Allah. Jangan diterusik ke Tuhan, dia takut. Dan dia mengharapkan semata-mata pujian daripada Allah Ta'ala saja. Bahawa dia akan dapat lazat dia dengan Tuhan. Ya. Dia setengah daripadanya hubbul madhi, mana kasih akan pujian orang. Ya. Orang puji dia sengih suka kan. Nampak nak tolol lagi. Ya. Orang yang bila orang puji suka, orang tak puji dia marah, itu orang tu tolol lagi. Bimbangang. Orang yang cerdik tak ada. Dia tak ada herankan puji makhluk. Dan tak ada diherankan makhluk tak nak beradab pada dia. Dia jalan nanti. Dia nak masuk hadratillah terus. Hadrat Allah Ta'ala. Jangan berpaling. Sifat insirah berpaling, terpaling ni kena buang. Tiru dalam Isra' wal Mi'raj. Nabi tak pernah paling ke kanan walaupun dipanggil. Ya Muhammad anzilni as'aluk. Ya Muhammad, berhenti sekejap. Aku nak tanya ni. Rasulullah paling tidak jawab pun tidak. Rasulullah tanya Jibril. Siapa tu Jibril? Itulah panggilan dunia. Paling umat kau sembah dunia. Panggilan Nasara halum. Ya Muhammad anzilni as'aluk. Itu panggilan siapa? Itu Yahud. Panggilan Nasara itulah. Dalam perjalanan nak menuju ke hadrat Ta'ala, contoh yang paling terang 100% adalah contoh hadis sahih Isra Mi'raj. Ya, Nabi berjalan tak ada paling ke kanan. Maka perjalanan dia ni mesti ada mursyid pimpin. Ya. Sebab Rasulullah bin nampak dia tanya Jibril, apa makna? Jibril ni apa makna? Report. Ya. Walaupun Jibril dengan Rasulullah, makam Rasulullah lebih tinggi, kita nak isyarat dia. Di mana letak bahawa terbeza makam tinggi? Di alam atas. Dah masuk alam nur, Jibril kata aku tak boleh masuk. Kalau aku masuk, aku terbakar. Rasulullah masuk. Di situlah baru nampak makam Rasulullah lebih tinggi daripada segala-galanya. Ya, lautan nur dimasukkan. Baru di sana ditajalli. Ya. Itu dalam perjalanan kita dimasuk alam nur. Apa nur dipanggil? Nurun bila launin. Dalam ikam nama dia. Dia masuk dalam nurun bila launin, situ pun dia akan tajalli. Pembukaan tajalliat akan berlaku. Ya, akan berlaku. Itu siapa tahu dia tahulah. Kita boleh nak cerita. Ya, dia terasa situ boleh tahu. Hilang segala-galanya, kosong habis. Ya, kosong apa? Kosong dengan makhluk. Sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Lazat dia, nikmat dia tak boleh nak diwakilkan kalam menghuraikan dia. Ya, tak boleh nak diwakilkan tulisan menulis tidak. Ya, kelazatan tu tidak boleh, siapa pun boleh hurai. Tulisan pun tak boleh hurai, ucapan pun tak boleh hurai. Dia punya lazat kenikmatan ni.
Ya. Di situ kalau dia dapat, situ habis. Dia tak akan berpaling pada makhluk lah. Baru sah. Ya, dia bersifat dengan abdillah, hamba Tuhan. Dan setengah daripadanya hubbud dunia. Penyakit besar. Hub, kasih. Ada tak apa kan. Ya, ada lain, kasih lain. Sahabat banyak, ada dunia. Tapi kasih tu jangan. Ya, kasih tu jangan. Maka payahlah kalau ada tak kasih ni, kita bagi tak ada mantap, tak ada antibody, payah. Orang yang boleh selamat ni bila orang ada makrifat betul dengan Tuhan dia. Ya, bila tangga makrifat yang sebenar-benar dengan Allah Ta'ala, bahawa hati dia tidak berpaling pada yang lain, atau letak dunia banyak pun tak ada hal lagi. Ya, tak ada diherankan dunia. Bahkan dia lari pada dunia, dunia kejar dia. Para awliya dia berpaling pada dunia, dunia kejar dia. Ya. Dia kalau duduk makam kun fayakun, apa dia nak ini? Jadi dia angkat tangan di doa jadi. Apa dia kan? Dia ambil pasir genggam, doa minta jadi apa jadi. Ya. Satu wali dia tersesat di tengah jalan, tak ada makanan. Dia ambil pasir, dia doa tukar minta makanan. Betul kau jadi makanan. Kalau tu kau jadi emas, tu kau jadi emas. Ya. Bila dia dapat benda ni, bila dia berjaya mengeluarkan makhluk daripada hati dia. Kimya'una taqwallah. Kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu. Syekh Abu Hasan Al-Syazili keramat dia besi buruk dia gelombok, dia kencing dengan dari emas tu. Besi buruk karat tu, dia kencing ke besi tu, tukar jadi emas tu. Kalau kita macam emas tukar berkarat, dia kencing. Dia kencing ke emas berkarat emas kot. Air kencing dia je kena tu, dia tukar jadi emas. Main tuan-tuan. Abu Hasan Al-Syazili, anak murid dia semua ditanggung. Ya, semua ditanggung. Cara dia lain. Dia kata ambil nikmat dunia secara tamam. Ambil nikmat dunia, ambil. Supaya apa? Syukur kamu tamam dengan Allah. Itu tujuan dia. Kalau kamu ambil, kita tak syukur, atau bala besar. Ya, syukur paling besar ialah kamu memandang dia, lenyapkan yang lain. Itu syukur. Kita geti semua datang daripada dia. Kalau nampak datang daripada kita tak akan lagi tu, jauh lagi. Pandangan dia pun ada syirik lagi tu. Ya. Sebab ahli peringkat awan-awan salik, dia mengelak diri. Biasa dia melakukan elakkan diri supaya nak mengawal dalaman dia. Ahli dunia, dia berkawan dengan ahli dunia. Ikhtilat, bercampur siang malam habis. Kadang-kadang sampai togil iman dia itu cabut kepada dia. Digadaikan Islam kepada dia. Jadi menteri agama tapi jahanam kau agama. Itu semua dah kena racun kepala otak dia dan ada biol lagi. Orang Islam kena bunuh, kau boleh depend. Itu cerita bohong kepala otak. Kau ingat zaman Jakun ni. Sekarang dia berita maklumat satu detik tekan tu dunia dah guna. Kan kalau nak bohongkan orang dia patut kan, daripada mujahid jadi mujahad. Ya. Kena dunia jadi entah terbalik. Ya. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Sabda Rasulullah SAW, dia jualkan agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Ini muka-muka penjual agama, digadaikan Islam itu. Dalam perjalanan ni dia ada 3 bagi. Pertama, ahli dunia ni tak pakai ni. Memang dia bercampur di dunia, dia rosak habis. Yang satu orang salik, yang kedua, dia mengelakkan diri daripada ahli dunia. Elak-elak, dia banyak iktizal, asingkan diri. Tujuan apa? Nak menjaga pohon amalan dia tadi, biar cantik subur. Itu tujuan dia. Itu peringkat kedua. Peringkat yang ketiga ni paling tinggi. Dia tak ada buat pilihan, dia serah ke Tuhan dia. Tuhan nak lambat dunia kat dia pun tak apa, Tuhan nak tarik dunia pun tak apa kat dia. Dia duduk dalam iradatullah. Dia duduk. Itu para awliya. Ya, dia lari pun tidak, cari pun tidak. Kalau Tuhan taksiskan dia ada, Tuhan lambatkan dia terima lah. Dia pandang semua daripada Allah Ta'ala. Itu tinggi, makam ni paling tinggi. Dia duduk wukuf ala iradatillah. Dia duduk dalam iradah Allah Ta'ala.
Semua tahu tuan-tuan, cukup pakaian. Ya, dia ada pakaian dalam, pakaian istibsar dia. Dan kasih ia dan suka ia dan berkenan kepada dunia. Sebab apa dia kasih dunia? Sebab dia tak kenal dunia. Mata dia buta, tak kenal dunia. Orang kalau kenal dunia, dia takkan pandang, dia takkan beradab pada dunia. Sebab dunia boleh sikit. Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal qalili. Dan Durrun Nafis kata apa? Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia ni sedikit daripada benda yang sedikit. Bukan sedikit daripada benda banyak. Sedikit dari benda yang terlalu sedikit. Wa ashiquha adallu minal dhalili. Dan orang yang asyik dengan dunia adzallu, sehina-hina manusia. Sebangsat-bangsat manusia, orang yang asyik dengan dunia. Dan siang, malam, pagi, petang, kepala otak di dunia tak habis. Ya, dia menajiskan satu nikmat besar. Akal yang Tuhan beri ni, dia kotorkan dengan dunia. Orang kotor, orang bersihkan dia dengan syuhud musyahadah ke Tuhan. Dia tak dikotorkan kepala otak dia dengan dunia. Lepas tu dia rasa dia lah cegedik, tak kena tipu dengan syaitan dan nafsu. Ya. Wa ashiquha adallu minadh dhalili. Dan orang yang asyik gila ke dunia sebangsat-bangsat sehina-hina daripada orang yang hina. Pada gadai agama apa tak hina kan? Takkan jumpa dalam Quran atau hadis-hadis sahih satu lafaz, satu ayat pun yang mengatakan dunia ni hebat tak ada. Semua mengatakan dunia ni sedikit. Oleh kerana kita kena duduk stand. Saghara ma sagharallah. Kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Kabbara ma kabbarallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Tuhan membesarkan apa? Urusan takwa. Dan takwa ni diangkat martabat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia si kamu orang yang lebih takwa ni. Kalau Tuhan muliakan, maka kita kena muliakan. Ya, Tuhan hina, kita pandang hina. Sebab itu kita mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu hubbud dunia. Dan siap nak bangga dengan dunia. Dan lebay pun ada juga. Yang lebay-lebay pun sama terlokop. Ini lebay terlingkup panggil. Dia ukur orang dengan dunia. Oh, orang ada dunia dia lain macam. Bila orang tak ada dunia buat tak pandang dia. Serban besar. Ini lebay terlingkup dia panggil. Lebay terlingkup buat terlokop. Ya. Zahir dia nampak macam ahli akhirat, tapi dalam perut dia penuh dunia. Sebab apa perut dunia? Masuk angin dunia masuk. Sebab apa angin? Perut dia kosong. Kosong mana? Kosong daripada menghadap hadrat Allah. Kosong daripada zikrullah. Lepas tu boleh masuk benda tu. Orang yang ada dalam batin dia mahabbah, rindu dengan Tuhan, asyik dengan Allah, dia tak masuk kan? Dunia tak boleh masuk. Itu benteng kuat. Dunia tak boleh masuk. Ketawa ke dunia yang mana pun dia letak tepi kan. Tak ada diheran ni. Dalil mana firman Allah Ta'ala bagi menafikan akan jah, maknanya kemuliaan, riasa, suka jadi kepala orang. Ya. Dalil Quran kata apa? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadah wal akibatul lil muttaqin. Bermula negeri akhirat. Dan kampung akhirat itu ialah al-jannah, syurga tu. Kami jadikan dia bagi segala mereka yang tiada berkendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan dalam dunia, dalam bumi. Mana negeri akhirat Tuhan jadikan negeri akhirat bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Mereka yang tidak ada iradah. La yuridu, arada yuridu, fi'il mudhari'. Ya, arada yuridu. Tidak ada irada, tak ada kendak dalam batin hati dia kemuliaan, ketinggian dalam dunia tak ada. Wala fasada, dan tak ada dalam perut hati nak buat fasad, buat rosak. Apa buat fasad? Rosak lah. Maksiat, mungkar, sama ada dalam diri dia, dalam rumah tangga, keluarga, masyarakat, tak, dia tak buat. Ya, dia stop kemungkaran, dia blok. Ya, ketinggian dia buang, tak nak. Orang ni lah akhirat ada tempat dia. Dia ada tempat ke akhirat. Kalau atas dunia cari kemegahan je kerja, berlawan orang tunjuk je, oh tu tak ada tu. Dia bukan lain dia tuan-tuan, tu ahli neraka yang lain. Ahli neraka orang yang mencari ketinggian atas dunia supaya dia sanjung-sanjung, dia puji. Sama ada ketinggian dalam bentuk duniawiyah atau ketinggian dalam bentuk ukhrawiyah.
Ya, nampak kerja agama tapi tujuan dia nakkan dunia, nak orang puji, nak orang sanjung. Ya. Untuk ilmu dia kata tuan lari sikit dia untuk agama dah habis kan. Ya. Man talabad dunya li mariya bihi subaha au liyasifa wujuhan nas ilai fal yatabawa maq'adahu minan nar. Cara tuntut ilmu agama, ilmu tak ada. Tujuan dia nak menunjuk dia hebat dengan orang lain. Tunjuk pandai dia, tunjuk lebay dia kan. Ya. Biar orang puji dia. Aku ada sijil berjela-jela macam ekor lembu panjang. Ya. Ataupun untuk apa? Untuk menarik muka manusia. Auliyas sifau Yohanes. Nak memalingkan muka manusia berhadap kat dia. Kalau sekarang panggil apa nak cek glamour. Kan? Wah. Ramai wong-wong ni kan. Itu seronok. Maka sediakan tempat duduk dalam api neraka nak begitu. Kalau dia menuntut ilmu tu tujuan dia akan disembam ke neraka neraka, dihumban ke neraka. Kalau dia tak niat tapi Tuhan bagi itu lain. Ya. Dia tak niat benda itu dia tahu, tapi Allah Taala bagi kat dia. Itu termasuk dalam ayat wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi siapa diberikan hikmah ilmu agama kemudian Allah akan berikan mana kebajikan yang banyak. Khairan katsira. Setengah ulama tafsir kata di dunia pun kadang Tuhan bagi dah. Tapi jaga tu jangan dia ada niat. Barang sezarah pun jangan dia niat untuk dunia. Semata-mata dia mengaji, dia belajar untuk mendirikan agama Allah, untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu Tuan Guru kita Syed Abdul Rashid ni, bila arwah Tuan Guru kita Syed Faiz nak pergi dengan Syed Murtada nak pergi Mesir mengaji kan. Syed Faiz pergi najak. Dia kata kau mengaji betul-betul dia. Kau jangan balik ke niat nak cari pangkat, cari kadi, dia apa nak kerja dunia. Aku doakan kau mati kat balik dia. Ya, kau mati kat sana kau jangan balik dia. Gana tu guru kan. Ya, kau jangan balik Malaysia dia katalah kalau kau niat tak betul. Niat semata-mata lillahi taala. Nak cari keridaan Allah Taala. Kita untuk ilmu kerana Tuhan suruh. Kita untuk ilmu nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Kadang suruh adakan kepada terang ilmu. Terang ilmu sebab ilmu tu nur, terang. Guna nak jadi hamba hanya kepada Ta'ala. Dan untuk menyambung lidah Rasulullah SAW. Bali wa ani walau ayat. Sampaikan aku walaupun satu ayat. Itu je. Dan paling besar itu apa? Rida Tuhan. Itu saja. Lain jangan. Ya? Lain jangan. Nak cari dunia, pergi cari sendiri. Jangan gadaikan. Tak layak ilmu agama ini nak ditukar dengan dunia yang tidak ada nilai. Tak ada harga. Dia pula dia terbalik kan. Bagus sekarang maju agama ni bagus. Peluang kerja banyak. Peluang kerja banyak. Gaji pun 2,000 lebih, 3,000 kepala otak dengan dia. Ya, dia mengaji tujuan apa? Nak dapat gaji. Kau kena gaji kepala kau itu. Ya. Tujuan dia bukan tu nilai kan, bukan tu nilai ilmu kan. Oh, nilai ilmu bukan tu nilai ni. Itu masalah dia. Kita tengok Imam Syafi'i dia suruh apa? Hantarkan balik. Aku tak nak tengok kau masuk, kau balik kosong bawa balik ilmu je. Kau jangan bawa balik benda lain. Ma perak orang bagi semua tu Imam Syafi'i punya ibu kata pergi hantar orang lain. Dia bagi kau balik bagi miskin. Aku tak nak tengok. Kalau kena ibu sekarang macam, oh bertuang banyak. Wah banyak jereki kau. Kan banyak jereki kau. Tu mak bagal lagi. Bin Himar. Ya, mak misali tak ada. Aku tak nak, itu bukan tukaran ilmu, tak layak ditukar dengan duniawiyah. Tak layak. Bukan nilai. Nilai lebih besar mardatillah, keridaan Allah Taala. Dahsyat tuan ni. Cari 1,000 seorang macam ni tak jumpa. Artinya bermula negeri akhirat dan kampung akhirat ini al-jannah, syurga tu. Kami jadikan naj'aluha, kami jadikan akan dia bagi segala mereka yang tiada berkendak mereka akan ketinggian dan kemegahan di dalam dunia, dalam bumi dan dunia lah. Masa hidup di dunia langsung dia tak ada iradah dalam hati, tak ada. Nak tinggi-tinggi, nak berlumbung, nak tunjuk pandai, tunjuk hebat, tak ada. Itu semua benda karut. Dia buang habis dalam longkang dia baling kan. Dan tiada berkendak mereka membinasakan, membuat fasad, rosak, mungkar, tak. Ini sifat apa ni? Sifat ahli jannah. Sifat ahli syurga. Dan tidak berkendak berbuat zalim.
ya, dan inyanya di dalam ni, dalam dunia tadi. Itu sifat dia. Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala bagi menafikan kendak dipuji orang. Fala tuzakku anfusakum. Fala la nahi tu. Ya, maka jangan, Allah Ta'ala kata, jangan tuzakku. Ya, jangan kamu sekalian tuzakku, mana memuji akan diri, atas tazkiyah tu suci. Mana menyucikan diri dia, memandang dia hebat, ya, membesar-besarkan akan diri kamu tu, jangan tu merosakkan dia begitu. Ya, kiblat roh dia lagi. Bukan kena Ta'ala, lagi kena orang. Ya, itu bahaya. Allah. Itu ilmu tasawuf kan, dia nak bersihkan dalam. Ya, berdasarkan nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ke jalan tarekat pula dia nak sokong benda yang mudah dapat. Apa yang kita belajar dalam ilmu tasawuf nak bersih ni, dengan jalan tarekat dia menyokong lebih cepat. Sebab apa? Ilmu tarekat nak bawa kita apa? Mahabbah dengan Allah Ta'ala. Kan? Alhamdulillahillazi mala'a qulubal awliya'i bi mahabbatih. Segala puji bagi Ta'ala yang telah memenuhkan batin para wali-walinya dengan mahabbah. Bila mahabbah, tarikuna tarikul mahabbah, itu kalam ulama sufi. Tarikuna, perjalanan kami, ma'asyira sufiyah, ma'asyira arifin. Apa dia jalan kami? Mahabbah, rindu kasih dengan Tuhan. Dan rindu kasih Tuhan dah betul-betul, ya, memenuhi batin, zahir dan batin dia, selamat tadi. Dia tak akan berpaling tempat lain dah. Dia tak akan berpaling. Sebab dia dah ada tempat berpegang dia, tempat asyik dia dengan Allah Ta'ala. Selamat tadi. Kalau asyik dengan Tuhan tak ada, kasih rindu dengan Tuhan tak kuat, ini bahaya. Ini bahaya. Dia kena lambaian dunia ni kan lagu bagus. Ya, nafsu tegur ni sikit dia pusing. Kan? Dia paling kita. Ya, kalau anda matang makrifat dengan Tuhan mahabbah, nafsu panggil ke jerit melaung dia tak boleh. Dan dia paling toleh pun tidak. Kalau dia berhenti tak, toleh pun tidak ada. Sebab apa? Sebab dia dapat lazat dengan Allah Ta'ala. Sebab kelazatan dengan Tuhan akan menyahkan pandangan daripada makhluk. Sebab tu kena zikir banyak. Bila zikir banyak, dia akan dapat benda tu. Sebab kaedah kita, man ahabba syai'an aktsara zikru. Siapa kasih satu benda, dalilnya dia banyak ingat benda tu dan banyak sebut benda tu. Maka kalau kita benar kasih Allah Ta'ala, dalilnya banyak ingat, sentiasa ingat. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia bangun, dia berdiri, dia duduk, hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Steady, sedap lazat. Itu benteng besar. Ya, ini satu dia benda apa? Karamat yang mengajaibkan. Ya, itu karamat dan karamat maknawi. Dia mendapat lazat dengan Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang mati tak dapat benda ni, maka rugi serugi-rugi. Rugi serugi-rugi. Dia tak dapat mahabbah dengan Allah Ta'ala. Dan satu lagi menafikan dunia ialah ayat man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihu minha, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat kosong. Barang siapa berkendak ia dengan amalan dia tadi akan keuntungan dan balasan akhirat. Dia nak sana, nasai kami gandakan bagi dia, dapatlah. Tuhan gandakan di akhirat esok. Ya, pada balasan dia dalam satu amalan 10 ganda balasan dia, hingga sampai 700 ganda. Ya. Dan lebih daripada itu, bighairi hisab, sampai kita pun tak nak kira. Atas kadar lebih kurang pada ikhlas dalam amal dia. Dan barang siapa pula berkendak ia dengan amalan dia akan keuntungan dan balasan dunia. Dia nak dunia, orang puji dia, orang sanjung dia, hebat nampak kan. Nah, saya kami datangkan bagi, ambil Tuhan bagi. Tapi jaga, Tuhan bagi daripada dunia kadar amal dia jua balasannya dengan ketiadaan ganda, dan tiada bagi di akhirat daripada balasan. Habis akhirat kosong. Akhirat kosong, jawab di mana tuan? Neraka lah tempat dia. Amal dah kosong, tak ada. Maka yang berat timbangan amal dah kosong, yang berat timbangan maksiat mungkar. Habis dah jawab. Sebab tu maknanya jaga, jangan ada benda tu. Apa bincang tadi?
Kendak harsad dunia dengan hasal akhirat. Kendak tu benda apa? Dalam maqarra fi batni, benda yang tersemak dalam batin hati kita. Sebab proses membersihkan dalaman ni proses yang sangat besar sebenarnya. Bila dalam dia elok, luar elok. Kalau dalam dia rosak, luar akan rosak. Sebab itulah zaratun min amal jawari min amal batin khairun min amsal min amal jawari. Satu zarah dia amalan dalam lebih besar daripada segunung-gunung amalan luar. Tapi tak ada dalam kosong. Ya. Sebab tu walaupun sikit kita hantar satu kotak hadiah pada raja, tapi dalam dia penuh permata yang mahal. Tahu. Yang ni hantar bukan satu kotak, satu trailer kotak dia. Dia buka kosong je. Raja buka, raja maki dia ni apa kerja ni main dengan aku. Buka kotak hadiah cantik-cantik, buka kosong. Itu kena laknat jawab dia. Ya. Jadi dalam ni, penting dalam. Dia ada permata walaupun sikit tapi nilaian dia cantik, mahal. Ya itulah apa? Pembersihan dalaman dia. Apabila dia bersih, bila dia menghadap Tuhan, bersihlah. Hati bersih bila dia menghadap Allah. Kalau tak menghadap ke Tuhan, yang menghadap tempat lain dia kotor. Itu je keadaan. Ya. Safa'ul qalb bila iza tawajjaha ila rabbih. Ya. Jernihnya, cantiknya hati iza tawajjah, bila dia bertawajuh, dia berhadap kepada Tuhan. Ya, sebab kita ada majlis tawajuh. Tawajuh mana? Memperhadapkan rohani kita ke hadrat Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia masuk istighfar dia kan, Syekh baca je, pak, hati tak boleh menghadap tempat lain kan. Baru ni ada warid. Pasal cerita dapur dia lah. Yang buat warid, Abah tegur. Abah kata jaga. Dia tak kata apa, tapi Abah kata pada dia lah. Tak salib. Start di situ, hati kau jangan pergi tempat lain lah. Terus ke hadrat Tuhan. Dan batu yang kau nak letak tu biar tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya, guna tangan kanan. Ini tangan tahi kau bukan batu nak pergi. Tangan kanan guna. Tu Abah beritahu. Ya, ada. Kita apa pun nak ambil guna tangan kanan. Kan? Kalau makan dengan tuan guru saya, tuan guru Haji Mustafa kan. Kalau cedok lauk tangan kiri je, jawab dia sudu melambung tepis. Ambil sudu tangan kiri kan, tepuk syaitan dia. Pum. Hus bi yaminik, ambil dengan tangan kanan. Tu adab Rasulullah SAW. Ni nak style saya kapilah anak kau pakai kiri. Kononnya bersih tangan tai kau pakai. Ya, jangan main-main kan adab. Ya. Abil. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya ma sarrafa wa sunna fi inna khairal qur'an. Allah Karim.